Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada waktu ini kita bawakan kepada anda program malam ini membawakan topik remaja pencetus inspirasi. Kerana kita bawakan dua orang anak muda yang masih lagi bergelar seorang pelajar tapi dalam masa yang sama masih ada mempunyai waktu dan juga masa berkhidmat di tempat orang, tempat yang asing, dalam negara, luar negara untuk menjalankan program kesukarelawanan. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak perkenalkan tetamu-tetamu kita terlebih dahulu yang anda boleh tonton juga menerusi live Facebook yang kita siarkan di laman Facebook Bernama Radio sekarang ini. Jadi kita bawakan sekarang ni Anisah Mardiah binti Muhammad Zaki, pelajar Mara Japan Industrial Institute MJI yang juga wakil ke Vietnam baru-baru ini, dan juga kita ada Muhammad Shubli bin Ramli, pelajar Mara Japan Industrial Institute juga, dan orang gelar dia sebagai Hufaz Tibet. Dahsyat tak dahsyat. Tapi baru-baru ini pergi ke Sabah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Dia macam terkasihah ke apa sebenarnya? Boleh. Okey. Jadi selamat datang ke program malam ini. Dan pertama sekali sebelum kita bercerita tentang apa yang anda telah pun lalui sebelum ini kan, pergi ke Vietnam, pergi ke Sabah untuk tujuan apa, kita nak berkenalan dulu tu dengan Anissa dan juga Shubli. Okey. Dan mungkin boleh perkenalkan, orang kata ladies first. Anissa boleh kenalkan diri, pelajar tahun berapa dan ambil kursus apa. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Mardiah binti Muhammad Zaki, merupakan pelajar semester 4 di Mara Japan Industrial Institute Beranang, dan saya juga mengambil bidang Electronic Engineering, Data Transmission and Network, ataupun bahasa Melayu data transmisi dan rangkaian. Okey. Dan alhamdulillah saya memegang jawatan sebagai Esko Diplomatik di Majlis Perwakilan Pelajar di MJI sendiri. Okey, jadi ada jawatan kat sana lah, orang kata dan juga Shubli sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Shubli bin Ramli, dan saya merupakan pelajar tahun 4 di MJI Beranang, ataupun dikenal pasti dengan Mara Japan Industrial Institute. Saya mengambil program ataupun dipanggil kejuruteraan Elektronik Embedded System, atau bahasa Melayunya kita panggil sistem terbenam. Okey. Dan juga saya merupakan Esko Pembangunan Insan dan Rohani di Majlis Perkahwinan Pelajar MJI. Okey, masing-masing esko dalam bidang mereka masing-masing. Jadi ini merupakan satu anjakan daripada diri anda sendiri untuk terbabit menjadi esko, ataupun sebenarnya orang yang vote macam wah, Anissa kena jadi ini, Shubli kena jadi ini. Sebenarnya cerita sikit pengalaman tu. So semestinya untuk pemilihan perwakilan pelajar ni kita melalui Indian lah. Tapi untuk pengagihan esko tu sendiri adalah daripada lecturer sendiri mengikut di mana kecenderungan kami berada. So macam Shubli sendiri lebih cenderung untuk sebagai kita tahu tadi Tibet Hufaz Tibet. So dia lebih cenderung untuk mengendalikan program-program kerohanian di MJI. Okey, baik. Kita dah tahu dah latar belakang ni. Kan kita panggil mereka sebab cerita tentang remaja pencetus inspirasi. Sebab mereka ni berdua adalah antara contoh pelajar-pelajar yang walaupun mendapat pendidikan, tak kiralah pendidikan apa sekalipun, tapi latar belakangnya adalah vokasional, tetapi masih lagi ada aspek lain yang diketengahkan dari segi aspek pendiri, bagaimana untuk ke depan, dan yang paling penting dari segi aspek kerohanian juga turut diterapkan sekali. Bukan akademik semata-mata. Betul Jadi sebenar-benarnya, sebab saya nak tanya satu soalan je, sebab ramai sangat yang mengatakan bahawasanya anak muda, remaja lah khususnya, mereka zaman sekarang tak ada visi masa depan. Dia macam tak fikir future tu. Okey, apa pandangan daripada anda berdua? Bagi saya sendiri, apa pun akan kembalikan pada diri kita sendiri. Selaku remaja, kami sendiri, semua orang pernah mengalami situasi sebagai seorang remaja. So bila kita jadi seorang remaja ni, kita banyak akan mengalami satu simptom yang kita panggil emosional. Bila kita beremosi, macam mana kita nak kawal kita punya emosi. Sebab zaman remaja ni kita rasa kita ni akan melalui satu perkara yang paling hebat lah dalam dunia ni. So kita akan rasa nak cuba ni. So dia rasa bila kita dah mencuba sesuatu tu, dia akan rasa satu feeling yang kita rasa sendiri, wah, inilah remaja. Kalau macam saya pula,
bukan semua remaja tak ada visi. Ada tu ada, tetapi mungkin kecil atau besar visi mereka tu. So mungkin dari macam mana mereka nak ketengahkan visi mereka tu, macam mana mereka nak capai misi atau visi mereka tu, kena bergantung pada diri sendiri jugalah. Sama ada mereka initiate atau tidak untuk memulakan perjalanan hidup mereka tu. So ada setengah mungkin tak tahu lagi nak buat apa selepas ni kan. So macam saya sendiri pun mungkin tak tahu nak buat apa sini. Kita cuba je benda baru. Benda kita boleh libatkan diri dan kita gilapkan bakat kita. Mungkin dari situlah baru nampaknya sebenarnya remaja ni ada visi atau tidak. Okey, dan apa yang anda rasai sekarang ni kan, semangat yang ada tu sebenarnya, adakah ia sebenarnya memang berbalik juga kepada ibu bapa yang membesarkan kita, yang memberikan kita input yang positif tu, daripada pandangan anda juga? Bagi saya memang overall starting from family, memang akan berada di dalam sebuah bumbung, di bawah satu bumbung itu. Bagaimana ibu bapa sendiri dan keluarga itu sendiri membentuk anak dia yang selaku remaja ni, dan apa yang akan dia sentuh ataupun kita bagi pendedahan. Kalau macam ibu bapa yang banyak kepada pendedahan agama, dan pastinya anak tu sendiri akan ke arah agama sendiri. So kalau macam contoh, kalau family tu banyak kependedahan kepada teknikal atau vocational, anak tu sendiri yang akan pandai ke arah vocational tu sendiri. Apapun dia memang akan start daripada family lah. Okey, dan dari keluarga dan kemudian MJI sendiri, macam mana kita tengok, mana Anissa tengok transisi daripada keluarga tu memberikan input dan kemudian masuk ke MJI, macam mana mereka memberi pendedahan kepada Anissa untuk menjadi lebih baik lagi apa yang telah diberikan oleh keluarga ni, mana pengasahan tu? Okey, kalau macam saya sendiri daripada keluarga ke MJI so ibu saya sendiri seorang cikgu. So bila seorang cikgu ni, dia mungkin lebih tahu kot bagaimana sikap budak-budak sekolah kan, dan mana minat saya ketika itu. So dia lebih tidaklah menetapkan hala tuju saya, tapi lebih tahu saya ni mahir bidang mana. Jadi memberikan nasihat lah untuk saya sebelum saya masuk ke mana-mana college atau universiti. Tengok dulu kita berbalik ke mana minat kita, ke mana kecenderungan kita. Begitulah akhirnya saya masuk ke MJI di dalam bahagian engineering. Okey, dan di MJI sendiri apa ruang yang mereka berikan kepada anda berdua sebenarnya untuk asahkan lagi apa yang memang dah ada dalam diri anda selain daripada akademik? Maknanya pengasahan ruang itu diberikan pada anda. Kalau macam saya sendiri, saya dapat merasai seperti bila kita dah jadi hufaz Tibet atau sebelumnya kita menjadi para hufaz, MJI sendiri memberikan satu platform untuk kita mengulang apa hafazan kita dengan ustaz-ustaz yang ada kat MJI tu lah. So antaranya ada seperti di surau surau sendiri ada kelas tahsin Al-Quran. So pelajar-pelajar hufaz ni sendiri yang akan dipilih untuk masuk ke dalam kelas-kelas tersebut. Dan tak juga kalau macam para hufaz ni sendiri dilantik untuk menjadi imam atau bilal di MJI itu sendiri. Orang tak sangka MJI adanya ruangan seperti itu turut diberikan pendedahan pada anda. Dan begitu juga dengan daripada kalau di sendiri MJI pun kita boleh katakan pelajar sendiri boleh initiate program ataupun apa program yang mungkin sukarelawan ataupun program berkaitan akademik untuk antara pelajar-pelajar sendiri. So dekat situ tak adalah terkurungnya pelajar ni hanya buat aktiviti kolej saja, tapi mereka juga boleh pergi keluar dan cari idea baru untuk apa kita panggil buat program di luar bersama masyarakat ataupun bersama sekolah lain. Okey, jadi berkaitan juga dengan aktiviti di luar yang kita akan kongsikan seketika nanti, kerana kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama-sama dengan Anissa dan juga Syubli, kedua-duanya pelajar MJII. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Azan Masjid Al-Aqsa ini dibawakan oleh Aman Palestin Berhad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Azan Masjid Al-Aqsa itu tadi dibawakan oleh Aman Palestin Berhad. Berikan sinar harapan dan bantu meringankan penderitaan rakyat Palestin dengan membantu mereka secara tetap setiap bulan serendah RM10 melalui potongan autodebit. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemarahan Tuhan dan mencegah kematian buruk. Hadis riwayat Tabrani. Kembalikan senyuman rakyat Palestin dengan membantu mereka secara tetap setiap bulan serendah RM10 melalui potongan autodebit. Hubungi 03-8926-7019 atau layari Facebook Aman Palestin. Terima kasih kerana memilih stesen radio bisnes nombor 1 Malaysia. 5 cara motivasi untuk berjaya. Pertama, kenali potensi diri. Kedua, mempunyai keinginan yang kuat. Ketiga, jangan banyak alasan. Keempat, berani mengharungi cabaran. Kelima, lupakan masa silam dan mulakan hidup baru. Bernama radio, stesen berita bisnes anda. Bernama radio, stesen berita bisnes anda.
Baik, kita kembali dalam program malam ini membawakan topik remaja pencetus inspirasi, dan yang menjadi tetamu-tetamu saya pada waktu ini adalah antara remaja mewakili para remaja di luar sana yang memang sememangnya mempunyai semangat yang tersendiri dan akhirnya mampu untuk mencetus inspirasi kepada semua. Kita ada Anisah Mardia binti Muhammad Zaki, pelajar MJII yang juga wakil ke Vietnam, dan apa agaknya pengalaman di Vietnam kita akan kongsikan nanti, dan juga Muhammad Shubli bin Ramli, pelajar MJI yang juga digelar sebagai Hufaz Tivet. Okey, baik, dan difahamkan anda terlibat sama sebahagian daripada pelajar-pelajar yang dihantar di bawah Yayasan Sukarelawan Siswa YSS yang merupakan 100% hak milik Kementerian Pendidikan Tinggi KPT yang begitu aktif dalam menjalankan aktiviti kesukarelawanan membabitkan mahasiswa daripada pelbagai latar belakang pengajian seperti mahasiswa Universiti Awam, IPTS, Politeknik, Institut Pendidikan Guru IPG dan juga College Community. Dan anda berdua berpeluang pada tahun ini untuk turut serta dalam program tersebut. Okey, boleh kita kongsi tak berkaitannya keseluruhan program yang kita sebutkan ini, iaitu ada beberapa program sebenarnya kalau dalam masa setahun ada 4 kali dilangsungkan. Nak dikongsikan secara amnya? Okey, baik. So, Yayasan Sukarelawan Siswa sendiri ni adalah sukarelawan under KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi. So, dalam masa setahun dia akan memang ada, kita kata, 4 permanent mission dan di mana pelajar mahasiswa ni dikumpulkan dan akan menjalani satu interview untuk dihantar ke 4 lokasi yang berbeza, iaitu di Vietnam, Laos dan di Malaysia sendiri, Sabah dan Sarawak. Itu setiap tahun. Okey, baik, itu lokasi tetap untuk Sabah dan Yes, untuk setiap tahun. Okey, baik. Dan untuk lokasi, kadang-kadang bila saya tengok ada juga lokasi lain yang turut ada selain daripada 4 tempat tersebut. Itu sebagai tambahan atau macam mana? Setahu kami itu sebagai tambahan lah untuk sukarelawan. Sebenarnya YSS ni bukan sahaja di 4 permanent yang saudari Anisah kongsikan tadi. Sebenarnya bila YSS ni dia merangkumi semua aspek sukarelawan, tak kira yang berada di luar negara ataupun di dalam negara. So bila panggil misi tu dia akan banyaklah misi di tempat-tempat lain sebab tempat-tempat lain tu dipanggil sebagai tambahan. Dan setiap tahun peserta dia adalah berbeza. Ya. Berbeza Berbeza. Okey, dan tahun ini rezeki anda untuk pergi untuk bersama-sama dengan YSS, dan mana Shubli sendiri ke Sabah dan Anisah ke Vietnam. Macam mana boleh terpilih? Sebab difahamkan perlu melalui satu proses temu ramah ataupun interview yang agak susah juga sebab katanya ramai peserta. Kongsikan pengalaman tu. Siapa nak jawab dulu? Bagi saya interview tu pada bulan 5. Bulan 5 tahun ni. So bila kita dapat satu info ataupun satu maklumat yang dikongsikan daripada lecturer, ataupun kalau kat MJI kita panggil sensei. Sensei. Okey. Sensei. So tiba-tiba saya terbaca satu kongsian WhatsApp ni, dia kata pencarian untuk mewakili YSS ke misi-misi tersebut lah. So bila saya terbaca tu, saya rasa macam why not kan, kita nak rasa something new untuk sukarelawan. Macam sebelum ni pun selalu kita ke arah tolong-tolong sikit-sikit je, tak pun di sekeliling kita. Bagaimana kita tak rasa untuk ke tempat orang ataupun tempat yang kurang kurang keselesaan lah kalau kita tahu kan. So apa pun saya rasa macam saya nak mencuba, dan pada bulan 5 tu interview. Masa interview tu nampak macam susah lah, rasa macam tanpa pengalaman, tanpa ilmu yang banyak untuk sukarelawan. Tengok bila bersaing dengan universiti-universiti lain, tadi sebab kita orang merupakan IPT yang teknikal. So bila rasa dengan satu tahap dengan universiti-universiti yang besar, so dia rasa macam rendah diri. Berbeza sangat. Okey. Daripada MJI sendiri anda berdua saja yang Untuk pertama kali interview tu kami bukan, maksudnya time mula-mula seramai 30 orang pelajar yang yang mendaftarkan diri di bawah MJI sendiri untuk try pergi interview ke Yayasan Sukarelawan Siswa. Kemudian tapi hanya yang terpilih untuk pergi ke Yayasan Sukarelawan Siswa tu hanyalah 18 orang. 18
18 orang sahaja. Okey. Dan tetapi dan alhamdulillah yang antara 18 tu yang terpilih ada 11 orang. 11 orang, tapi di 11 orang tu adalah misi-misi yang berbeza lah. Okey, misi-misi yang berbeza. 11 orang yang telah pun di-interview di Temu Ramah dan akhirnya berjaya. Temu Ramah yang agak orang kata tu susah juga katanya. Apa antara soalan-soalan yang dijawab dan adakah pilihan untuk anda pergi ke mana tu berdasarkan kehendak anda sendiri? Okey. Antara soalan yang saya pernah dapat yang saya ingat, disebabkan kita ni biasalah macam kita interview kerja pun kita mesti nak kena selidik dulu kan data belakang syarikat tersebut kan. Sama jugalah kalau kita pergi ke mana-mana tempat interview, kita kena baca dulu lah sedikit apa berkenaan YSS ni. So macam saya dapatlah soalan apa itu kluster, contoh-contoh kluster yang berada dalam Yayasan Sukan Siswa. Jadi bila baca tu mungkin adalah community development, agribio, health and medical. Dan antara soalan tu dia ada juga tanya jika saya sendiri mana satu kluster yang saya mahu pilih dan apa yang saya nak buat dekat sana. Apa yang anda jawab? So macam saya di rumah saya dah biasa bercucuk tanam. Jadi dalam kepala saya time tu mungkin saya sesuai untuk diletakkan di kluster agribio. So kita fikir mungkin sebab saya pun belajar juga cara nak buat baja. Mungkin kat sana kita boleh tolong orang sana initiate cara nak buat baja secara sendirilah. Tak perlu baja kimia. Itu antara soalannya lah. Dan bila kata nak pergi ke mana lokasi? Ke mana lokasi tu? Time tu saya dapat okay, dia offer 5. Yang saya ingatnya ada apa ya? India, Thailand, Laos, Vietnam semua tu. Saya cakap saya nak pergi ke Thailand tak silap saya. Kenapa? Sebab kat situ tak silap saya lah kat sana persekitaran dia saya pun tak pernah pergi luar negara. So kita just pick Thailand ni macam orang kata pertanian dia pun bagus So saya fikir mungkin kat sana pertanian dia meluas. So mungkin saya boleh belajar benda baru di sana tu. Okey. Dan macam Syubli sendiri macam mana pula? Masa tu seingat saya masa interview tu soalan-soalan dia macam lebih daripada luar kotak lah orang kata. Sebab dia nak tengok tahap pemikiran kita bila tanpa bantuan ataupun tanpa sokongan kat sana kan. So satu tu semasa interview saya dapat soalan okey, kalau macam awak berada di pedalaman, apa yang awak akan bantu diorang dari segi kebolehan awak? Masa tu saya memang target saya ni ada masa tu alhamdulillah enggak sebab saya ada asas agama tu yang saya berterima kasih kepada keluarga saya yang sentiasa mengingatkan saya tentang agama ni semua. So masa tu saya jawab saya nak kongsikan agama-agama ataupun lebih mendalam tentang Islam. So saya bercakap kalau boleh saya nak bantu penduduk setempat tu untuk lebihkan agama lah daripada yang lain. So masa tu sendiri dia kata pihak interview tu kata saya nak ke mana. Masa tu first yang saya terfikir dalam negara cukup lah. Tak nak jauh-jauh. Itu je lah sebut. Ke mana tak tahulah. Ke mana tak tahu. So saya cakap saya nak dalam negara. Maybe Sabah. Sebab Sabah saya tak pernah pergi lagi. Maknanya impian tercapai. Alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Okey, impian tercapai ke Sabah. Ke mana destinasi pertama yang pergi? Sebab difahamkan baru balik. Yes. Pada baru ni mana ni sebab 12 hari bulan terbang ke Sabah. 29 hari bulan kembali semula ke sini. 12 hingga 29 tu adalah tarikh misi. Tetapi 12, 13 dan 14 hari bulan 11 tu merupakan kita panggil pre-departure training. Masa tu lah kita akan diberi ilmu atau pendedahan-pendedahan apa yang kita perlu buat kat sana. So bila kita dah training pada 14 hari bulan tu baru kita berangkat ke Sabah lah. So saya ditempatkan ada masa tu untuk tahun ni Sabah ada misi ke Sabah ada 3 tempat iaitu Kudat, Marudu dan Pulau dan satu di mesti tempat yang bukan boleh pergilah tu. Pitas. Ada 3 Kota Marudu, Pitas dengan Kudat. So saya dapat ke Kudat dan tempat spesifik kat Kudat tu saya dapat di
Sekolah Kebangsaan Padang Pulau Banggi. Hmm. So Pulau Banggi ni sebenarnya dari segi fakta dia merupakan satu pulau yang paling besar di Malaysia. Maybe ramai orang tak tahu. Saya pun pada asalnya mana Pulau Banggi ni kan, tak pernah dengar pun. So rupanya pulau terbesar kat Malaysia, ingatkan Pulau Pinang. Asal-asalnya kan. So bila ke Pulau Banggi tu dapat di SK Padang. Di pulau tu sendiri ada 15 buah sekolah, termasuk SK Padang. So saya dapat di SK Padang tu merupakan sekolah pedalaman ketiga. So sebenarnya bahagian sekolah ataupun pendidikan dia ada tahap-tahap dia. Yang pertama kawasan bandar. So luar bandar ni terbahagi kepada 3 tahap. P1, P2 dan P3. P2 kita panggil pedalaman 1, pedalaman 2, pedalaman 3. Apa bezanya tu? Pedalaman 1 ni dia tahap dia yang okey lagi lah. Yang kita panggil dekat dengan bandar. Ataupun sumber-sumber dia semua dekat. Sampai ke pedalaman 3 ni kita akan tahu yang serba kekurangan daripada infrastruktur bangunan dia, tenaga pengajar dia. So kita dapat ke situ untuk tidak melebihi untuk macam buat bangunan baru ke apa. Just pergi ke sana. Sebab tu kita panggil pemikiran mahasiswa. Apa yang kita boleh contribute dekat masyarakat setempat tu. Dari segi pendidikan, dari segi usahawan, dari segi sebagai agribio dan sebagainya. Maknanya 3 hari, maknanya daripada 12, 13, 14 diberikan pendarahan, ada latihan dulu Yes. Latihan bentuk latihan yang diberikan tu adalah apa? Maknanya nak dipecahkan kluster ke ataupun nak supaya kita ni lebih bersedia berhadapan dengan masyarakat di P3 tadi tu. Dari segi bahasa, komunikasi, budaya, adakah itu turut diberi pendarahan sekali? Yes. Selama 3 hari 2 malam tu kami bertempat di KPT Putrajaya. So kami diberi latihan dari segi bagaimana hendak berkomunikasi dengan penduduk kampung. Sebab kita tahu Sabah dan Sarawak ni mempunyai pelbagai kaum atau etnik. So kita belajarlah macam mana nak berbahasa dalam bahasa dia orang. Dan kita sendiri diberikan, kita panggil insaf diri lah masa PDT tu. Memang betul-betul diberikan maklumat oleh pegawai YSS tu sendiri apa misi dan visi kita ke sana. Bukan sahaja untuk kita bercuti atau bermain-main, tapi memang pergi ke sana kita ada satu, kita bawa semangat sukarelawan. Semangat sukarelawan yang holistik kita panggil. So di kalangan mahasiswa ni sendiri perlu bawa setiap semangat tu sendiri untuk membantu dan memberikan tenaga kerja lah untuk penduduk pedalaman. Yang holistik tu macam mana? Yang holistik tu pula macam bukan sekadar satu je kita pandai atau kemahiran kita. Macam saya sendiri dalam bidang elektronik ataupun kita panggil IT. So bila kita jadi seorang sukarelawan, kita perlu ada ilmu-ilmu lain. Macam mana kita nak ada ilmu dalam bidang perubatan, macam mana kita nak ada ilmu dalam pendidikan. Sebab tu YSS ni dia panggil setiap institusi, IPG, IPTA, IPTS, IPMA dan sebagainya. Dan first thing first yang kita akan belajar macam mana hendak bersatu dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tempat tersebut. Nanti kita akan kupas lebih lanjut tentang masalah-masalah yang ada dan apa impresi pertama Syubli sendiri bila melangkah masuk ke perkampungan, pedalaman, dan apa yang terdetik dalam hati Syubli sendiri untuk bawa perubahan di situ. Kejap lagi jawab. Sekarang ni kita nak kembali kepada Anissa. Bersedialah Anissa. Anissa, diterbang minta ke Thailand, tapi dapat pergi ke Vietnam. Bila dapat berita dapat pergi ke Vietnam, apa perasaan pada mula-mula sekali? So antara ramai-ramai orang, saya alhamdulillah terpilih lah seorang saja wakil daripada MJI dan bersama 62 orang lain daripada IPTS lain untuk pergi ke Vietnam, misi sukarelawan di Vietnam. So first dapat tahu tu memang orang kata terkejut kan, rasa macam jatuh tiba-tiba, luruh hati. Dia orang selalu luruh hati, berita broken kan. Dia macam saya ke macam tu lah. Bila dapat tu rasa macam betul kan,
kami ke sana selama sebulan. Sebabnya misi Vietnam ni bukanlah under KPT yang initiate, tapi under kerajaan Vietnam tu sendiri. Okey, sebab mereka ada sebuah program memang dah lama. Memang dah lama mereka buat, dan di mana mereka start panggil Malaysia ni macam rakan strategik mereka lah untuk hantar wakil daripada Malaysia join sekali misi sukarelawan di Vietnam. Okey, dan boleh nak sebut nama program apa tu? Okey, nama program tersebut Green Summer Volunteer Campaign, di mana diorganize sendiri oleh Ho Chi Minh Communist Youth Union of Ho Chi Minh City, Vietnam National Union of Students of Ho Chi Minh City, and Vietnam Youth Federation of Ho Chi Minh City. So kalau dari segi dia punya nama-nama di bawah ni kebanyakannya adalah daripada remaja ataupun mahasiswa-mahasiswa sendiri, mahasiswa Vietnam sendiri yang initiate dan membantu masyarakat Vietnam sendiri, dan sambil tu mula memanggil rakan-rakan strategik mereka seperti Malaysia, ASEAN dan negara ASEAN yang lain seperti Laos, untuk sama-sama sekali join misi sukarelawan mereka tu. Dan memang ketika itu kenapa dinamakan Green Summer Volunteer Campaign, ketika itu satu Vietnam cuti sama. Untuk tidak membuang masa, mereka membuat program besar-besaran. Okey, jadi inilah program timbulnya GSVC singkatannya tadi, Green Summer Volunteer Campaign, yang sebenarnya dah berlangsung kali ke-26, tapi Malaysia sendiri dihantar ke sana menjadi sukarelawan untuk kali yang ke-8. Okey, dan 62 orang pelajar terpilih yang datang daripada IPT, IPTS dan juga IKMA sendiri, dan MJII, maknanya seorang saja yang mewakili. Bangga saya. Dulu bangga betul lah. Namamu disebut lisensi. Okey, tadi dah cerita pengalaman Syubli sendiri. Beli kalau ikut Syubli tadi, kalau ikut harinya lebih kurang 14 hari lah di Sabah. Betul Kalau di Vietnam pula difahamkan lebih kurang sebulan. Betul. Sebulan. Jadi Vietnam sebulan Macam mana rasa perasaan? So start pada 3 Julai. So 3 Julai tu macam sama jugalah. Setiap misi akan ada PDT, Pre-Departure Training, di mana kita akan didedahkan lah macam mana keadaan sosiopolitiknya, sosioekonominya dekat Vietnam, do's and don'ts dekat Vietnam, maksudnya apa kita boleh buat, apa yang tak boleh buat, sebab setiap negara ada adat dan budaya masing-masing tu lah yang kita tak boleh langgar. Dan kita juga didedahkan untuk macam mana nak initiate atau buat program kat sana. Mungkin tak besar-besar, kecil-kecilan ke. Dan disebabkan ni program under under GSVC sendiri, so memang ada dah kita kata dah tetap lah ada beberapa misi yang memang perlu dilaksanakan dalam masa sebulan tu. Dan lain-lain tu kita kena initiate sendirilah, mengikut kluster yang dalam YSS sendiri. Okey, initiate sendiri maknanya atas inisiatif sendiri. Jadi dipecahkan kepada kluster-kluster tu berdasarkan kepada kemahiran anda masing-masing ataupun macam mana? Okey, dalam YSS ni ada 6 kluster, dan waktu PDT tu sendiri kita didedahkan setiap kelas tu macam mana. Dan time tu lah setiap ahli kumpulan atau kita panggil kampung lah, sebab kami dibagikan ikut kampung, kena fikir dan kena sendiri tahu apa yang kita mahir, kat mana yang kita boleh tolong. Walaupun semua orang kena tolong secara holistik, betul, secara keseluruhan, tapi kat mana kita macam orang kata power lah, berkebolehan lebih sikit kat situ. So macam contoh pendidikan, dan dikata tadi IPG juga turut serta dalam misi ke Vietnam, semua misi. Contoh kalau pendidikan, cikgu dia akan selalu duduk bawah pendidikan lah. Kita akan initiate kelas-kelas kecil untuk masyarakat di sekeliling kampung kita tu, buat kelas bahasa Inggeris, orang kata apa namanya, belajar street learning. Okay. Street learning. Okay. So kita just jalan sekeliling kampung, nampak budak-budak, kita ajak mereka untuk belajar berbahasa Inggeris. Okey, itu salah satu daripadanya. Okey, dan adakah Anissa sendiri bila ke sana tu ada berkaitan dengan Agri tadi tu? Mana? Adalah. Okey, bila saya pergi ke sana, saya tak ada kaitan dengan Agri. Langsung? Okey. Saya ditempatkan, saya letak, saya ambil sendiri, ambil bidang IT, kluster IT. Okey, mengajar mereka tentang IT. Mengajar mereka tentang IT. Okey. So, daripada pengalaman itu? Okay, first apa kata, aktiviti di bawah kluster IT sendiri adalah mengajar kanak-kanak tadika umur 4 tahun di sana. Di kawasan tempat
penempatan kami, tempat tinggal kami berdekatan dengan 2 buah sekolah. Satu buah sekolah, satu tadika. Satu sekolah tu Tan Ken Commune Primary School, dan satu lagi tu Nursery School Tan Ken lah. Tan Ken tu nama tempat, salah satu tempat dekat Vietnam. Okey, baik. Kita buat aktiviti tu dengan kanak-kanak umur 4 tahun. Ajar mereka tentang IT lah, macam apa itu komputer, Komunikasi macam mana komunikasi macam mana. Lupa nak mention, samping kami buat sekolah kat sana, ada juga partner. Kita punya partner, kawan Vietnam kita juga join lah. Bukan kita saja diri stand alone. Maknanya dia pun menjadi translator jugalah untuk apa yang anda berikan. Nak tanya anda berdua, bila pergi ke PDT tadi, diberitahu secara teorinya, bila pergi ke sana berbeza sama sekali? Berbeza juga Berbeza juga. Sangat berbeza. Sangat berbeza Jadi ada telinga, nampak dengan mata, berbeza lah. Sangat berbeza. Jadi itu bukan satu cabaran yang anda sendiri telah berjaya atasi sebenarnya. Dah pun balik semula ke tanah air. Dan Shubli tadi berkongsi tentang, okeylah, sebab saya nak tanya tadi, bila pergi ke sana, jangkaan dan bila tiba je ke perkampungan tersebut, apa yang terdetik di hati dan apa perubahan yang nak dibuat, dan adakah ia telah berjaya dilaksanakan? Apa yang boleh saya katakan overallnya adalah alhamdulillah saya dapat menjalankan tugas dengan lancar. Dan ya, macam saya katakan tadi, masa interview saya kata yang saya akan memberikan pendedahan tentang agama dan sebagainya. Dan bila kat sana sendiri, bukan kadang-kadang tak sempat nak mengajar, tapi kita sendiri yang perlu mengamalkan agama itu sendiri. Bila kita berada di tempat-tempat yang berdalaman, kadang-kadang bahagian agama dia kurang. Kita sendiri tahu. So kadang bila solat Jumaat tu bukan ada 40 orang pun. Cuma ada beberapa orang saja. So bila kat sana sendiri, kita akan mengalami satu situasi yang macam mana nak buat ni? Apa rasa baru ni kan? Benda baru yang kita rasa. So kita akan rasa kalau buat agama ni, kena jaga ni. Kadang benda tu yang akan menaikkan rasa, kita kena jaga. So benda tu sendiri, perasaan tu sendiri yang akan meningkatkan rasa rohani kita lah. Bila ada kat satu tempat pedalaman, kadang dengar azan macam tak dengar, padahal memang tak ada azan ke apa. So bila kat sana saya dilantik untuk menjadi samalah macam kluster Anissa. Saya diberikan tugasan untuk selaku ketua kluster IT dan keusahawanan. So antara aktiviti yang saya dah lakukan, macam SK Padang tu sendiri, bidang IT dia orang terlampau kita panggil susah nak dapat, sebab bantuan-bantuan yang dari segi komputer dan sebagainya, sebab kat sana macam tidak terjaga. So kita sendiri yang kena contribute guna, kita nak ajar dia orang ni tentang game ni. Contohnya macam kita main Kahoot dan sebagainya. Kadang device tu atau phone dan laptop tu sendiri, kita sendiri yang pakai kita punya untuk diberi pinjam kepada anak-anak sekolah itulah. So bahagian IT macam tu. So kalau bahagian keusahawanan pula, macam kat sana sendiri ada gerai-gerai, kedai-kedai runcit. Boleh dikirakan moden lah kat sana kalau bahagian keusahawanan ni. Cuma diorang kadang bahagian income ataupun keluar masuk stok tu diorang tak berapa betul lah. So kita orang kat sana, saya buat inisiatif dengan kawan-kawan saya, ajar dia orang macam mana nak buat account, macam mana nak buat ledger dan sebagainya. Baik itu deh. Jadi di masa-masa yang berbaki ni, program yang anda pergi berdua ni, seorang pergi ke Sabah, seorang pergi ke Vietnam, dengan budaya yang berbeza, bahasa pun ada juga yang berbeza di situ. Apa manfaatnya kepada anda sendiri, yang anda lihat impaknya pada diri anda, dan juga kesannya kepada impaknya kepada negara kita? Anissa. Kepada saya sendirilah, pertama sekalinya saya sendiri dapat asas bakat saya sendiri. Contoh macam dalam bahasa Inggeris, sebab sana kita fully English.
Dan macam mana kita nak communicate dengan orang yang memang berbeza kepercayaan, budaya. Kat situ kita akan belajar juga untuk bertoleransi. Sebab kat sana budaya mereka dengan masa mereka pun lain. So macam kita fahami mereka, mereka fahami kita. Itu satu. Dan kemudian bila duduk sebulan dekat sana, apa yang kita belajar juga adalah untuk kemandirian lah. So kat sana kalau nak makan ayam, daging semua tak boleh lah. Tak halal kan. Kita kena makan benda yang sihat-sihat, sayur semua tu. Lepas tu kita bila dia hantar ke luar negara ni, dia orang kata memang bawa tanggungjawab yang berat lah bila balik Malaysia balik. Sebab kenapa? Bila kita dah pergi, kita dah ada bawa satu kita dah bawa satu contoh ataupun conclusion lah, apa yang kita dapat daripada misi tersebut. So kalau macam kita kat sana, kita tahu apa isu semasa dekat luar negara dan apa juga isu semasa dekat dalam Malaysia sendiri yang kita boleh contribute juga sebenarnya. Mungkin tak nampak segi daripada mungkin sama dia tak sama lah. Ada juga perbezaan, tapi kita boleh mula brainstorm untuk buat apa yang kita perlu buat kepada negara. Okey, secara tak langsung terfikirlah untuk apa yang boleh dilakukan untuk negara. Okey, daripada pandangan Syubi sendiri, pengalaman sendiri, impak kepada anda, impak kepada negara kita. First of all, pada pertamanya, pada diri saya sendiri, saya rasa sesuatu benda yang baru untuk kita menjadi seorang yang berguna untuk masyarakat pada usia remaja atau kita panggil dewasa. So why not kita memberikan satu benda yang baik untuk diberikan contoh ataupun disambungkan oleh generasi yang akan datang untuk membantu serta memberikan pertolongan kepada masyarakat yang kita sendiri berada di zon selesa sebenarnya. Bila berada di bandar ni kita rasa ada semua, ada cukup. Tapi sebaliknya, di dalam negara kita sendiri ada satu bahagian yang di pelusuk ataupun di bahagian hutan, dalam hutan yang kita tak tahu macam mana cara hidup diorang. Macam mana kesenangan diorang, kesusahan diorang. So bila kita dah masuk sukarelawan ni, kita akan rasa satu yang first kali kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan, keinsafan. Satu rasa syukur tu, ya Allah, syukurnya aku ada ni semua, tapi diorang tak ada kan. So yang kedua, kita akan rasa kita kena bantu juga. So bila pada saat masih bertenaga ataupun masih di kalangan remaja, sesuatu yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat ni adalah amat penting lah untuk diterapkan untuk setiap remaja dekat Malaysia ni. So kalau untuk kepada negara, saya nak petik satu kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa apabila hendak melihat masa hadapan sesebuah negara, pandanglah kepada pemuda dan pemudi dia. Pemuda-pemudi negara itu terunjuk kepada menuju kepada remaja-remaja di negara tersebut lah. So kalau macam remaja-remaja yang kurang pendedahan tentang agama, kurang pendedahan tentang bantuan yang boleh diberikan kepada masyarakat, so akan membuatkan sesebuah negara itu sesuatu yang tak baik lah, atau kita panggil masa hadapan negara itu tidak akan ke mana. So bila ada satu platform yang dibentuk ataupun yang telah dibuat oleh kementerian-kementerian seperti ini, sesuatu yang amat baik lah untuk setiap remaja. Kita ambil peluang ini untuk memasuki bahagian-bahagian sukarelawan. Tak semestinya kita berada di universiti atau di institusi yang vocational seperti kami, tapi kami juga adalah salah satu pembantu atau salah satu kaki tangan yang pernah contribute untuk negara. Ya, okey. Jadi kedua-duanya, maknanya pengalaman ini adalah pengalaman yang pertama buat kalian berdua. Nak pergi lagi tahun depan? Kalau ada rezeki nak pergi. Nak lagi? Kalau boleh nak pergi lagi Okey. Jadi kita harapkan teruskan semangat tu dan semoga lebih ramai lagi belia dan juga mahasiswa terbuka hati untuk terbabit dalam program kebajikan, kerana ia bukan sahaja untuk membantu masyarakat tetapi juga sebenarnya menjadi wadah yang membentuk diri untuk menjadi insan yang lebih baik.
secara tak langsung ya. Mana itulah kata ada yang menyebut saya nak petik sikit, ada saya pernah dengar kata-kata ni, mana kadang-kadang kita merasakan sudah cukup semuanya, tapi percayalah yang mencukupkan kehidupan ini adalah doa daripada mereka yang kita bantu sebaik-baiknya. Semoga inisiatif yang anda buat itu dapat didoakan oleh mereka supaya impaknya juga dapat kepada negara kita keseluruhannya, insya-Allah. Baik, jadi kita ucapkan banyak terima kasih kerana memberi inspirasi pada kami semua. Ini dia remaja pencetus inspirasi. Saya sebutkan sekali nama-nama mereka, iaitu kita ada Anisah Mardiah binti Muhammad Zaki, pelajar Mara Japan Industrial Institute MJI, yang juga wakil ke Vietnam baru-baru ini. Dan kita ada Muhammad Syubli bin Ramli, pelajar MJI juga, yang merupakan Hufaz Tibet dan mewakili kita pergi ke Sabah baru-baru ini. Dan terima kasih sekali lagi. Dan kata Fred Hidayah, remaja pencetus inspirasi terbaik katanya. Khairi Helmi pun kata good, terbaik. Kata Ajar Rahman, Pak Cik Adik pun sama. Ramai penonton pada malam ini. Terima kasih pada anda yang setia bersama kami dari awal hinggalah ke punjung siaran bagi program malam ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Kapsul